Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bingung pula. Didengar suara saya? Boleh sir. Uh, Boleh. tak dengar tak dengar. Okey. Tak. Tak. Okey je. Okey. Okey, okey, terima kasih. Alhamdulillah, pertama sekali kita mulakan kelas kita dengan Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. So hari ni ada baru 36 tolak 2 orang saya. So 34 orang lah sekarang ni. Okay, mungkin the first saya nak check lah attendance. Adi Iskandar. Saya. Okay, terima kasih. Ahmad Adam Abdul Hadi. Saya sir. Okay, thank you. Ahmad Luqman Zulkifli. Saya sir. Ahmad Luqman tadi Okay, silap. Ada sir. Okay, Aisyah Razwan. Saya sir. Okay, Anusmana. Saya sir. Okay, Arini Hamidah. Saya sir. Arif Nakiuddin. Saya sir. Okay, Hana Syahirah. Hana Syahirah. Nasyarah belum Nasyarah? Belum. Okay, Hazim Roshdi. Okay, Hana Syahirah ada? Hana Syahirah. Okay, Hazim Roshdi. Saya sir. Okay, Izzah Khalidah. Saya sir. Julbi. Saya sir. Okey, Khairunisa Masjid. Khairunisa Masjid. Tadi macam ada ni. Belum. Okey, Rishad Hakimi. Rishad Hakimi. Saya, Okey, terima kasih. Saya sir. Okey, Muhammad Niza Bibit. Saya sir. Minta. Okey, terima kasih. Zikri Zani. Okey. Adam Daniel. Saya sir. Okey, Aiman Yasin. Saya sir. Okey, Ashraf Asmat. Saya sir. Okey, Danish Furqan. Saya sir. Izzat Daniel. Saya sir. Fakrul Amin. Ada sir, ada. Okey, Firdaus Suhaimi. Saya sir. Okey, Hakimi Zamtalani. Saya sir. Okey, Haziq Ahnaf. Saya sir. Okey, Nakib Isnin. Belum. Syahir Ramlan. Saya sir. Okey,
Zamil Syauqi. Ya, sir. Okay, terima kasih. Zulfaqar Zamri. Ada, sir. Ada. Sini, sir. Sini. Okey, cantik gambar kartun tu. Syahir Ramlan. Sorry. Natasha. Natasha, dah ada belum Natasha? Nawal. Muhammad Radi. Saya, sir. Oh, lambat sikit kan. Tu Natasha apa tu? Nawal. Oh, Nawal, sorry. Okey, Nur Haris Muzammil. Ada, sir. Okey, Nur Fatihah Rosmadi. Nur Fatihah. Belum. Nurul Nasrin. Saya, sir. Okey, Putri Aisyah. Saya, sir. Okey, Raihana Abdullah. Saya, sir. Okey, Sharifah Azila. Ya, sir. Okey, terima kasih. Nurul Syakinah. Saya, sir. Okey, Tan Mun Mun. Saya, sir. Okey, Tuan Muhammad Farhan. Belum, Tuan Muhammad Farhan. Okey, belum. Umi Rahana. Saya, sir. Okey, terima kasih. So ada lebih kurang 6 orang yang belum saya tak record. So boleh sekejap lagi boleh refer pada saya balik lah. Okey, Alhamdulillah, pertama sekali untuk sesi ni kita akan sini kita review balik kita punya part, khususnya okey, boleh nampak saya punya screen. Boleh, sir. Okey. Boleh, sir. Okey, jadi untuk kali ni target kita kalau ikutkan kita punya ni lah, untuk based on RPP kita, you boleh tengok. Dan apa yang saya nak highlight kat sini, supposedly this last week for kita discuss for chapter 2. So tapi untuk target kita hari ni, saya akan repeat Clipper and Clamper and Jenny Dayak. So itu yang target saya ni lah, Clipper and Clamper. So quiz untuk esok, esok malam so saya akan stress strictly on Clipper and Clamper. So saya repeat session untuk hari ni, untuk dua topik ni. So mungkin hopefully boleh come out dengan any question lah, in case tak faham. Boleh? Ada masalah? Ada apa nak tanya untuk last session? Okey, boleh saya teruskan? Boleh sir, boleh. Go, sir. Go. Go hopefully dalam kondisi yang sewajarnya lah. Satu, biasa untuk Semenanjung average semua dah PKPB lah, dan semua berada rumah. Saya pun dah start work from home, tapi itu bukan alasan lah untuk kita tinggalkan. So hopefully walaupun sesi ini berekod, tapi in live session you all boleh come out dengan live question lah, sekiranya ada. Tu saya galakkan ni. Okay, jadi yang lepas kita dah go through dua benda, iaitu yang pertama adalah half wave, and the second adalah full wave. Dan untuk half wave
kita memang ada dua circuit, sama ada without transformer. Maksudnya kita without tak ada transformer. Okay, tak ada transformer. And second adalah dengan transformer. Okay, untuk full wave pula, kita memang akan guna fully dengan transformer. Cuma still ada dua circuit, iaitu kita ni just nak repeat session lah, saya nak trust balik. Iaitu kita ada dua part. Yang pertama kita ada center tap, and the second kita ada bridge. Okey, cuma apa saya nak highlight untuk isu ni, hopefully you all boleh faham bagaimana function ataupun output bagi setiap waveform yang kita dapat. Tu yang bagaimana yang untuk bagaimana untuk kita untuk half wave, bagaimana dia boleh come out dengan dia punya signal macam ni, dan bagi full wave bagaimana dia boleh come out dia punya signal macam ni. So hopefully boleh catch up lah something. Cuma apa saya nak highlight kat part bridge bridge. So supaya all tak confused, in case you jumpa satu circuit nampak macam bridge tapi actually lain sikit daripada sini. Kalau tengok connection kat sini, Vout ni RL kita. So actually RI kita for another side dia connect to the ground. So dan ini pucu yang belah sini, bila tengok sini pun connect dengan ground. So maksud dia apa? Node A dengan node A dengan node B yang dekat sini dia connected lah. Mudah kata circuit kita saya juga boleh lukis dalam keadaan macam ni. Di mana RL kita berada di tengah dan memang connected pun, dan cuma positif Vout kita kat sini yang negatif kat sini. So ni Vout. So tu yang saya nak highlight lah. So lepas ni kalau jumpa circuit yang berada di tengah-tengah, jangan confuse pula, sama je. Okay, boleh faham? Boleh? Senyap je semua ni. Boleh sir. Okey, boleh. Okey, jadi itu yang lepas lah yang kita dah discuss untuk half wave dengan full wave untuk rectifier. So tujuan saya repeat balik supaya all boleh capture something lah, bagaimana kita punya half wave dengan full wave tu kita boleh dapat result waveform tu macam tu. So bila mungkin ada soalan yang akan minta all explain detail, so korang you boleh dapat jawab apa ni dia punya point, bagaimana you nak ringkaskan benda tu lah. Okay, for the next ini yang kita akan highlight, iaitu berkaitan clipper. Saya repeat balik sebab ada benda lah, saya cuba guide kefahaman anda part by part lah, ataupun step by step. Kurang-kurang you boleh nampak capture tu, dan bagaimana dia punya prosedur dan dia punya jalan kerja secara mudah. Tu saya nak pandu lah. Okay, first kita tengok clipper. Okay, sebut clipper you ingat gunting je. Itu yang paling penting lah. Ingat clipper, ingat gunting. Bila gunting maksudnya apa? Mungkin ada signal yang macam ni,
dia akan tukar jadi macam ni. So dia potong yang bawah tu masuk clipper lah. Kalau ada waveform input macam ni, so mungkin dia punya output dia akan jadi macam ni. Okay, cuma hari ni saya nak cuba orang kata susun balik anda punya mind map structure lah. Bagaimana kita nak faham tentang clipper ni. Sebab clipper saja lebih kurang ada banyak circuit yang you kena aware. So kita ada dua main ni in term of connection iaitu pertama kita ada series dan kita ada parallel. Okey. Bila sebut clippers, apa yang you perlu ada dalam kepala? Confirm ada 3 komponen. Yang pertama Vin. Yang kedua adalah kita punya diode, iaitu saya wakil sebagai VD lah. Ni diode lah. Okey, itu clipper. Hanya ada dua benda ni lah. Kalau tengok pada kita punya explanation, tu lah ringkas yang you nampak. Dan last itu adalah output, itu Vout kita lah. Okay, itu yang kita pegang. So apa maksud series, apa maksud parallel adalah berkait bagaimana dia connection dengan dua benda ni. Sebab tu untuk pre-class for week 5 ni saya dah share kepada anda satu video yang saya rasa ringkas untuk anda faham. So hopefully you all boleh tengok balik yang saya dah share hari Ahad lepas. Kurang-kurang bila you masuk sesi ni lebih jelas lah bagaimana. Okay, dia nak masuk tu, bunyi tu, tak. Dah nak masuk lah. Okay dah. Okay, jadi bila sebut series, bila sebut parallel, apa benda yang series, apa benda yang parallel adalah dua benda ni lah. Ni dua komponen. Maksud dia series atau dia parallel, dia based on connection ni. Okay, bila sebut series, kita akan ada kedua-duanya akan ada dua jenis. Yang pertama ada simple dan ada bias. Pun sama, yang ada simple dan dia ada bias. So yang saya nak highlight kat sini lah, bagaimana kita nak faham sebab ialah simple, sebab untuk bias, untuk simple memang ada dua komponen ni. Dua komponen ni wajib lah. Dua komponen, iaitu kita ada Vin dan kita ada VD. Sama lah macam ni, confirm ada Vin dan confirm ada VD. Okay, bias pula dia tambah satu. Dia ada Vin, dia ada VD, and another one dia ada apa satu lagi? V external. Ataupun dalam kita punya circuit dia akan label sebagai V saja. Begitu juga dengan bias. Maksud dia kalau tengok sini, untuk bias pun dia akan tambah satu, iaitu komponen V external, iaitu V. So maksud dia apa kalau tengok sini, okay, untuk simple saya rasa tak ada isu lah. Sebut simple, yang apa saya boleh ringkaskan pada anda. Sebab kau boleh, saya cuba bantu anda, dah kata nak buat nota ringkas lah, supaya boleh nampak macam mana kita nak mind map kita punya chapter for diode application ni. Ini fundamental please ini fundamental. Bila sebut fundamental, supposedly you all kena ni lah,
kena kuasai betul-betul. Belum pergi lagi transistor. Next week pergi transistor. Kalau ada masalah dengan diode, jadi isu kat situ lah. Keluar masuk. Jadi itu yang kena keluar tu. Okay. Jadi untuk simple tu tak ada isu. Sebab kalau simple yang saya boleh ringkaskan kepada anda, sebab kita akan tengok V in saja. So V in lah. So ini V in kita. So kalau simple series clipper, dia akan series connected V in dengan diode dan ada AL lah. Okay, ni simple series. Bagaimana and the next adalah simple parallel. Kalau simple parallel macam ni pula. Okay, tu simple parallel. Di mana dia parallel kan connection dia. Kalau ni series, ni parallel. Boleh nampak kot kedudukan dia. Sebab VR kita kat sini VR kita kat sini pun sama. Okay, tu yang kita tengok kat sini lah. Saya rasa yang gambarannya adalah kat sini. Akhirnya total yang ada, dia boleh tengok tu series. Cuma kat sini apa yang saya nak pandu anda adalah untuk simple series kita ada positif dengan negatif. Maksudnya kita ada connection positif and negatif. So sama jugalah. Kita apa? Tapi untuk clipper punya research ataupun assumption yang kita gunakan dalam kita punya pengiraan, diode kita adalah first model. Dapat tangkap tak? Apa maksud first model? Joule B. First model apa Joule B? Aku pergi bilik. Apa? Apa tu pakar? Dah malu-malu pula lah. Model tak ada diode. First model tu ada diode. Cuma dia boleh refer balik lah. Untuk forward bias dia macam switch. Kalau ni on lah. Kalau reverse bias dia akan off. So kita ambil maksud apa? First model ni tak ada nilai VD. 0.7 dengan 0.3 tu kita abaikan. Itu maksudnya lah. So, untuk clamper kena untuk mudahkan saja, untuk mudahkan anda punya, kita punya apa ni, explanation lah. Kalau tidak nilai dia kecil. So compare dengan V in 20 volt, compare dengan V external yang kita dah tambah ni, so jurang terlalu besar. So kita abaikan. So hopefully you boleh aware benda ni lah. Iaitu bila sebut first model tak ada VD. Boleh ingat balik lah. Okay. So sama juga untuk parallel pun sama. Kita ada positif and negatif. Cuma for the next yang saya nak highlight lah, untuk bias dia tambah satu dia tambah satu V external. So bila tambah satu V external ada banyak kebarangkalian dia lah. Sebab untuk simple pun ada dua. Kalau positif kiri ke kanan, dia pandang sana, dia pandang kanan. Kalau parallel dia pandang bawah, dia pandang bawah.
Kalau negatif, you tukar terbalikkan lah. Kalau negatif, dia akan jadi macam ni. Bagaimana untuk parallel pula, dia akan pandang ke atas. Okey, tu yang lebih nampak lah. Okey, itu untuk simple series dengan simple parallel yang saya inilah series Okay, ni series. Dia boleh tengok ni pandang. Okay, dia saya lepas saya cakap ni terbalik. So ni negatif, ni positif lah. So dia negatif ke sana, dia pandang. Okay, dia pandang bawah, dia pandang ke kiri. Dia pandang kiri negatif side lah. So ini pandang ke kanan, ni positive side. Okay, itu simple. Itu juga dengan parallel. Pandang bawah, dia akan jadi positif. Pandang atas, dia akan jadi negatif lah. Itu yang saya nak highlight. So dia boleh tengok daripada mind map yang saya dah buat ni, untuk simple saja dah ada 4 circle. Betul Series 2, parallel 2. Okay, bias pula. Okay, isu bias sebab dia ada V external. Sebab dia ada V external So bila dia ada V external ni, sebab tu kita tengok balik apa yang saya boleh bantu anda lah. Dia ada V external ni. So sebab V external ni, dia tengok bagaimana connection antara V external and diode. So kalau saya buat table, ini dah contoh saya buat ni V external dan ni adalah diode. Okay, Fatihah salah tu. Terlelap apa? Okay, untuk V external contoh saya connect positif negatif, saya boleh sambung positif negatif juga. Ni arah dia arah sambungannya. Saya akan explain lah. Untuk simple dengan untuk series dengan parallel, dia boleh jadi positif negatif. Okay, boleh. Dia boleh jadi positif negatif, dan dia boleh juga connected to negatif positif. Ataupun dia boleh sambung negatif positif, positif negatif, ataupun negatif positif, positif negatif. Ni positif, ni positif, ni negatif. Salawat. Okey, kalau tengok dalam table ni, kita ada lebih kurang 4 connection. 4 connection. So itu yang you boleh tengok pattern ni lah di next slide. Untuk next, kita tengok kat sini Okey, jap. Saya terus tunjuk pada ni lah, senang nampak. Apa yang saya tunjuk. Tadi saya buat graf macam ni kan. Saya buat table macam ni, external dengan diode. So positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, and negatif, positif, positif, negatif. Okay, kita tengok connection ni. Based on table ni, kita tengok pada contoh ni untuk bias sebab bias dia ada external ni. Kalau simple tak ada external, so tak ada issue lah. So connection tu hanya ada sama ada you
Ya, ya. Nombor 2 dengan nombor 4 sama ke? Nombor 2, nombor 4 sama ya? Sekejap Okay, silap. So, ni negatif mesti lah. Okey, terima kasih. Okey, ini untuk bias. Bila sebut bias, kita tengok pada circuit. Bagaimana pattern yang boleh ada. Okey, tengok yang first V external kita ni. Ni V external kita. Dia sambung positif, negatif, negatif, positif. Ni yang nombor mana? Ni yang nombor 3. Yang ni pula negatif, positif, negatif, positif. Itu yang nombor mana? Nombor 4. Okey, ni pula positif, negatif, positif, negatif. So ni yang nombor 1. And the last negatif, positif, positif, negatif. So ni yang nombor 2. Itu maksud saya. So saya ringkaskan by table supaya all boleh nampak lah. Ada sebab ada sebab. Sebab untuk clipper clamper ni selalunya soalan dia akan predict signal output waveform. Ni you kena lukis ni. Ni. Ni you kena lukis ni. So ingat, sedangkan series ada 4 circuit, you nak kena hafal macam ni. So kalau bias ini baru 4, baru series. Kalau parallel, so ada 4 lagi. Ni parallel 4 lagi 1, 2, 3, 4. Yang ni kemungkinan saya tak akan masuk dalam syllabus lah. Sebab actually ni dah degree level lah. So you akan belajar kat degree. So ada 4. So ada 8. Bias saja ada 8. So 8 campur 4 dah 12. You nak hafal ke waveform ni? Setiap waveform you nak hafal? So tak praktikal bang. Tak praktikal adik-adik, kakak-kakak. So tak praktikal. So apa kaedah yang saya nak tunjuk hari ni, macam mana you nak ingat? Tu yang saya highlightkan benda ni lah. So nanti bila quiz esok, memang saya belasah habis lah clipper yang clamper. So korang-korang nampak lah, you faham tak faham. Memang semuanya akan predict the waveform output. You kena predict macam mana jawapan dia. Okay, dah bersedia? Okay, paling mula yang saya boleh bantu anda. Mana dia kena duduk sini juga. Okay, first untuk series. Untuk series sangat senang. Okay, pandang kiri, confirm negatif. Itu saja, itu yang paling senang. Sebut clipper memang dia terus potong yang belah positif pandang kiri. So nilai maksimum adalah VM. VM ni sama value dia sama. So value dia sama. Ni sama, value dia sama. So sama jugalah untuk positif. Positif pandang kanan. Pandang kanan positif. So confirm tu result dia lah. Sama juga dengan parallel. Okay, still simple. Parallel. Pandang bawah negatif lah. Negatif cycle. Pandang atas positif cycle. So value tak payah pening-pening. You just ambil saja value negatif VM dengan VM je daripada nilai output. So pandang bawah, sebut bawah, okay, negatif lah. Positif terus potong. Pandang atas, positif yang ada, negatif yang dipotong.
Okey, dapat tangkap. Simple je kot. Boleh semua? Boleh sir. Okey, ni okey, thank you. Ni simple je. Okey, bias yang agak rigid lah saya nak guide anda. Okey, untuk bias okey, untuk bias apa yang saya boleh bantu anda lah. Okey, bias. Kita dah guna bias. Saya akan untuk bias bantu anda dengan 3 step lah. So untuk bias characteristic waveform. So apa yang saya boleh bantu anda? Ada 3 step. Sir. Ya, saya. Kalau parallel, forward bias dia pandang bawah. Di bawah aja okey. Parallel. Parallel. Kalau forward bias. Okey, nanti dulu. Forward bias tu dia tak, nanti itulah saya akan saya belum start nanti kita tak boleh justice ataupun kita terus label dia forward bias atau forward bias boleh pandang bawah atau pandang atas. Tak untuk parallel. Tapi untuk kalau untuk series yang you tanya tu untuk series Ayolah, untuk simple parallel clipper lah. Yes. Okey, kalau tengok sini bila dia pandang bawah, forward bias berlaku pada negatif cycle. Bila pandang atas, dia berlaku dalam output dia. Okey, output dengan input. Apa yang saya nak kata, bagaimana dia boleh dapat waveform negatif ni, sebab betul tadi kawan you cakap, bila dia positive cycle, diode dalam keadaan forward bias. Bila forward bias, dia umpama switch macam ni lah. Dia tertutup rapat. So bila tutup rapat, macam short circuit. Bila short circuit, sebab tu dia kosong. Betul lah tu. Untuk negatif pula, dalam keadaan dia positive cycle, dia reverse bias. Sebab tu dia akan terbuka. Dia panggil open circuit. So VO ni equal to Vin. Itu secara mudah lah. VO ni equal to Vin. Sebab tu ketika forward positif, sebab cycle dia macam ni, arah current. So dia tak boleh dia tak diode block lah. Itu secara mudahnya lah. So betul tu dalam positive cycle dia forward bias. Bila forward bias dia short circuit. Sebab tu VO jadi kosong. Short circuit kan, short circuit memang tak ada apa-apa potential difference lah. So node ni dengan node ni sama. Sebab tu dia baca kosong. Okay, boleh itu dah detail tu sikit. So yang tadi saya explain awal tu nak mudahkan anda. Macam ni nak faham, tak lukis graf saja. Aku kata simple step. Macam ni nak lukis graf. Kalau yang kawan you tanya tadi tu sebab nak faham macam mana dapat negatif ni. Macam mana dapat yang ni just negatif, macam mana yang ni boleh dapat positif. Itu soalan kawan you tadi lah. Tapi bagus lah sebab nak mudahkan fahaman. Okey, boleh saya teruskan? Boleh sir. Okey, untuk series sama je lah. Sama
Okay, terima kasih. Untuk series untuk series sama je. Kalau pandang kiri kumpul ke bawah, so pandang kanan dia akan positif. Okey, apa yang saya nak bantu anda tadi ialah tentang bias characteristic waveform. Apa kaedah yang mudah yang saya boleh bantu anda lah untuk faham nak lukis waveform tu. Okey, sebut bias sebab tu kita ada apa ni, V external. Iaitu satu isu yang you kena highlight ialah kita ada diode dan kita ada V external. Ini tambahan V yang kita kena macam mana. So macam mana nak first lukis satu part yang saya boleh bantu anda lah. Okey, yang pertama sekali kita tengok arah diode. So actually arah diode ni sama macam orang kata apa yang saya boleh rumuskan, sama macam simple series and simple parallel graph. Dia faham maksud dia apa? Kalau series, pandang kanan positif, pandang kiri dia jadi negatif. Parallel pula, pandang bawah dia akan jadi negatif. Pandang atas dia akan jadi negatif. Okay, so tu first yang you boleh nampak untuk bias. Okay, bias So kau tengok macam ni. Okay, ni kiri ke kanan, betul? Kiri ke kanan. So nampak V out dia berada dalam positive cycle, negatif tak je. Betul formula saya? Kau boleh feedback lah, ya ke? Dia buka balik formula tu. Dia buka balik formula. Formula? Pada atas putih ke dia? Tu pandang atas negatif. Sekejap, ke saya silap? Pandang silap saya silap terbalik pula. Cakap pandang atas negatif, positif, bukan negatif. Biar alert kalau ada pembetulan tu bagus juga. Kurang-kurang bukan makan suap lah. So apa yang saya highlight tu cik salah tu cik. Okey tu. Okay, boleh So macam ni, ni series, kiri pandang kanan, betul So nampak member positif lah. Ni. So ni yang apa kita boleh ulang. Okay, tu step pertama. 3 step ni tak ada dalam buku Ini kaedah sajalah untuk bantu anda. Dah susun lah, saya cuba susun untuk tolong anda. Okay, yang kedua, tengok connection antara V external dan V out. Tengok connection antara V external dengan V out. Okay, apa yang saya nak highlight kat sini? Okay, contoh series. Contoh series. Okay, ni external saya, ni diode saya.
Ni RL lah. Ni VO, V output. Positif negatif. Ni positif negatif. Okey, ni V external. Okey, ni contoh. Kita tengok sini, positif jumpa positif, betul? Terminal positif, terminal V external berjumpa dengan terminal positif V out. Betul? So automatik terus dalam kepala, dalam graf, V awak berada dalam positif. So you terus lukis V external lah ni, V external. Terus tik 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 tik. Ni panduan dah. Tu kedua. Yang pertama kita tahu dah. Oh, confirm ada, maksud dia dominant output sama ada positif atau negatif. Tu step pertama. Step kedua kita tengok connection V external dengan V out. Kalau positif. So kalau negatif, contoh. Ni saya buat parallel pula. Sabar. Main kau. Okey, tadi series. Ni parallel. Okey, tengok V out kita, terminal ni, terminal positif connect dengan terminal negatif V external. Ada nak masuk lagi ke? Okay. So bila positif dengan negatif, so you put, tu jadi merah pula dah. Dia reset terus. You terus lukis graf tu. Okay, ni kita punya paksi X, ni paksi Y. Bila positif jumpa negatif eksternal, so you terus label negatif eksternal. So buat tik tik tik. Kita tengok kita tengok kita punya formula ni betul tak betul. Kita tengok ni. Okey, ni kita punya ringkasan yang ada dalam buku. Okey, tengok sini, ni positif, ini negatif. Nampak dia buat negatif. Okey, ini positif, ini negatif. Negatif. Okey, ini positif, ini positif. Ini buat positif. Yang ini positif, ini positif. So dia buat positif. Sir, Yes. yang V external tu sama dengan yang V lah. Betul. V external tu V lah. Saya namakan V external. Takut sebab kita banyak V ini ni. V in pun V kan. Jadi tapi untuk clipper clamper ni V tu dia anggap V external tu lah. Okey, boleh. Kalau you nampak untuk bias memang dia akan lukis dot-dot ni. Nampak? So dia lukis. Ni patut dia lukis lah. Tak. Ni lukis. Kena lukis Ini untuk series. Untuk parallel kita tengok pula. Positif. So positif. Negatif. Confirm negatif. Ni negatif. Ni positif. So dia positif jumpa negatif. Negatif lah. Ni positif. Dia jadi positif. So formula tu betul kan?
Okay, so kita dah ada 2 step. Step pertama tadi nampak ke bawah, diode ke bawah. Maksudnya apa? Dia punya output bawah memang full. Itu maksudnya lah. Ke bawah, nampak dia punya ni memang ada, cuma dia tambah ada satu diode lagi lah. Dia tambah satu lagi ruang, so, memang ada. Pandang atas positif confirm ada. Pandang atas positif confirm ada. So okey, boleh semua. Boleh sir. Boleh okey, saya pergi step ketiga. Okay, tadi dah tengok arah diode. Kedua dah tengok connection V external atau V. Sebab tu saya kata V external V. Takut you confuse lah dalam nota V dengan VO. Okay, yang ketiga apa yang kita nak tengok adalah dia punya, tengok sini ya. Adalah dia punya operation diode. Sama ada dia forward bias atau dia reverse bias. Okay, so the third adalah operation diode. Kita tengok sama ada dia forward bias atau reverse bias. Tu step ketiga lah, nak lukis. Kat sini ni contoh yang, sebab ini you kena kaji sikit lah. Kat sini yang agak critical untuk faham. Sebab banyak sikit part yang you kena tengok. So soalan kawan you tanya ni dah step ketiga. Bagaimana nak tahu dia maksudnya apa? Dalam positif atau negatif cycle yang dia forward bias, sama juga dalam positif atau negatif cycle yang dia forward bias. So kita tak tahu, so, kita tengok lah. Lepas tu kita tengok contoh satu yang sebagai panduan. Ini contoh untuk kita punya series tengok series. Ok, first untuk kita tengok yang circuit A ni. Ok, first kita tahu dia dah daripada kiri ke kanan. So memang dominannya akan graph ke bawah. Yang kedua, step kedua V external dia, V ni negatif terminal berjumpa positif. Sebab tu negatif yang dia, sebab tu negatif V berada di bawah lah, bukan berada di atas V. So you lukis. Ok, yang ketiga operation diode. Ok, kita tengok untuk positive cycle dulu. Ok, dalam keadaan positive cycle, circuit dia akan jadi macam mana? Nak lukis. Ok, kita ada V in, kita ada V, dan arah dia negatif. Ok, kalau jumpa negatif, kadang kalau ni positif, sebab ni positif positif, bila dalam keadaan positif, nilai ni positif. So positif jumpa negatif, arah current dia ke sana. So diode forward bias ke reverse bias? Apa? Forward. Forward? Ya ke? Ambil kau. Jangan main kau. Dah sampai sini jangan pening lagi bang.
Current masuk negatif, confirm reverse reverse. So bila reverse apa? Dia terbuka lah, tak ada lalu kan? Ya, reverse. Setuju. Dah cukup. Sorry, tak dengar. Tadi macam sama nak cakap tadi. Tak ada. Okey, dalam keadaan ni forward bias cycle ni pun cycle. Okey, kat sini ada dua condition untuk dia forward bias. Secara logiknya you nampak connection V dengan VI. Kat sini you kena ni sikit lah. Operation diode forward bias. So bagaimana nak tentukan dia forward bias dengan reverse bias adalah kita tengok connection. Ni saya lupa tadi. V in dan V external. Atau V lah, takut you confuse. Connection V in dengan V external. Semalam saya highlight benda tu lah dekat rakan-rakan anda. Untuk section yang semalam kemarin. So untuk hari ni mana ruang kosong saya boleh conteng ni. So sangat penting connection V in dengan V external. Ni lah. Okay, line putus-putus sikit. Okay, kalau ni note saya rasa saya dah highlight last week. So hari ni saya nak highlight sekali lagi. Banyak kali highlight tak apa. Contoh ni note A. Saya ada lebih kurang 3 voltage atau 3 input. So connection dia positif minus, positif minus, positif minus. Itu yang first. Second connection yang saya ada positif minus, minus, positif, positif minus. Kalau ni saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, untuk circuit pertama VAB equal to ada seorang nak volunteer? 4 tambah 6 tolak 5. Yang satu. Yang ni. Oh, yang satu. 1 tambah 2 tambah 3. Okey, dengan saya V1 tambah V2 tambah V3. Sebab connection dia the last terminal jumpa the first terminal for the second. So bila lain dia tambah. Sama jantina dia jadi lah. Lain jantina dia jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kawan you dah bongkar. V4 minus V5 tambah V6. Maksud dia positif, negatif, negatif, positif, negatif. Ya, betul. So kenapa 5 ni jadi negatif? Sebab arah dia terbalik, kan? So sebab ni negatif jumpa negatif, dia berlawan lah. Tak boleh sama jantina, dia berlawan, sebab tu dia negatif. So dekat sini yang saya nak highlight ni ni connection ni yang saya nak highlight supaya anda boleh nampak lah. Sebab apa benda ni penting? Sebab ni lah kita punya uji kaji, saya kata critical lah. Okey, kita dah tahu dalam forward bias positif kita ada V dan kita ada V in.
Okay, V in dia start dengan kosong. Kosong kosong. Okay, sekarang positif berjumpa positif, betul? V in positif berjumpa V terminal positif V. So kalau tengok tadi, bila berjumpa sama terminal, dia akan negatif, betul? Tolak. Jadi okey, mudah kata V in current dia arah sana, V pula current dia arah sana. So dia berlawan. Dia berlawan lah. Okey, ketika kosong, confirm V menang, betul? Confirm V menang. Sebab tu you nampak pada output kat sini, dia starting dengan V, negatif V, betul lah? Sebab dia menang. Dia menang So V in akan meningkat ni, kosong meningkat. Lama-lama tak boleh betul lah. Jadi tak? Kecil no? Dia dah bengong. Padam belum pula. Okey, kejap. Payah juga ni kalau patah balik ni. Okey, tak apa. Okey, dia start dengan kosong. Lepas tu dia naik. Sampai dia ada maksimum. Okey. Ketika V in less than V. Tengok V in lebih kecil daripada V. V in lebih kecil daripada V. So arah current akan ikut V. So ke sini lah. Ni nampak? Dia akan ikut sini. Dia ikut sini. So bila dia ikut sini, kedudukan ataupun diode akan bertindak forward bias. Sebab apa forward bias? Nampak? Dia punya arah tu betul lah. Daripada sini current berpusing, dia masuk positif terminal. So forward bias. So maksud dia apa? Ini hanya berlaku apabila V in lebih besar daripada V. Bila besar daripada V, barulah current ke sana. Bila kecil, you punya circuit akan jadi macam ni lah. Okay. Bila kecil, dalam keadaan ni bila V in ni, bila V in less than V, so sebab tu you punya jawapan circuit you macam ni. Sebab dia forward bias dia forward bias, so dia sambung saja. So nilai output akan jadi berapa ni? Sebab V in masa tu dia kalah, so V lagi menang. So sebab tu you tengok dia start dengan V negatif lah. Sebab ni negatif, dia jumpa negatif tu, ni positif. Sebab tu jawapan V out ni negatif. Tu bila V in meningkat sampailah apa ni, you punya output So kita dah nampak tadi graf kita, starting dia dah negatif V. Okay, negatif V, dia dah starting tu out. Cuma selagi V in dia meningkat sampailah nilai V kat sini, pap
sehingga tu barulah dia punya voltage sebab dalam keadaan V in greater than V, so nilai ni dah terbuka. So bila dah terbuka, V out anda akan jadi berapa? Hello. Sekejap betul-betul putus pula. Okey. Bila V out, okey, bila diode ni reverse bias, berapa nilai V out? Terbuka ni. Kosong. Yes. Tak ada, maksudnya apa? V in dengan V external tak boleh supply dekat V out. Sebab tu jawapannya kosong. Bila benda ni berlaku? Ketika dia capai V lah. Bila V in lebih besar. Maksudnya bila V in equal to V, dia dah start kosong. Ni sebab tu saya buat macam ni, Pak. So dia punya output macam tu lah. Dia akan menurun sampai kosong, Pak. Dia akan kosong. So dia naik balik. Sebab tu output dia macam ni. Okey, itu yang you boleh nampak untuk circuit ni lah. Dan kita tengok dia punya nilai ni yang paling penting ni dia boleh nampak V maksimum dia berubah. Hello. Dan you boleh nampak V maksimum dia berubah. M tambah V. Kenapa M tambah V? Ketika negative cycle arah dia, mana aku nak conteng gini. Ini V in. Negative cycle. Negative cycle akan jadi forward bias. So saya buat macam terus, senang. Okay, ni negatif, ni positif untuk Vn ketika negative cycle. Ni negative cycle. V memang V external memang mati lah, positif negatif. Okay, nampak? Negatif positif. So negatif jumpa negatif, positif jumpa negatif. So lain terminal. Sebab tu V out awak V tambah V in. Nampak? V tambah V in. Ni adalah VM ni adalah V maximum V in. Ni jangan confuse lah. Cuma dia negatif je lah. Sebab apa negatif? Sebab negatif jumpa positif. Sebab tu dia negatif. Tapi kalau macam ni, contoh yang circuit B ni. Circuit B. You boleh tengok untuk negative cycle. So you punya circuit akan jadi macam ni. Okey, arah ni nampak? Arah V ni positif, negatif, positif. Positif, negatif, positif. Tu arah negatif Arah negatif dia. Tu boleh nampak lah, dia berlawan. Kalau tadi positif, negatif, dia tambah. Nampak? Tapi bila negatif, dia menolak. Dia nampak? Sebab selalunya bila letak lukis graf, yang pertama you ada benda ni. Yang kedua betul arah, maksudnya dia aktif positif, negatif positif. Dan yang ketiga adalah dia punya nilai V maximum for output.
Maksudnya berapa? Kalau output dia macam ni, berapa nilai kat sini? Berapa VM kat sini? Untuk V output lah. Sebab tu kita kaji benda ni lah. Okay, boleh? Ada persoalan? So kalau tengok macam ni positif dia berlawan, sebab tu dia menolak. Kalau negatif positif dia menambah. Okey, macam mana sebab tu kita tengok pada step pertama tadi. Step pertama tadi dah menunjukkan kat mana kita nak fokus kita punya kata research lah, ataupun bagaimana kita nak estimate output kita nak bawah ke atas. Tengok arah diode. So kalau arah diode ke kiri, so confirm negative cycle lah. Cuma nak tahu berapa nilai tu, you tengok. Kalau contoh negative cycle, kita tahu arah dia ke kiri, so kita akan fokus pada negative cycle. Kalau arah kanan, kita akan fokus pada positive cycle. Itu untuk series. Sama juga macam parallel, sama je. Ke bawah. So kita punya fokus akan pada negative cycle. Ke bawah, negative cycle. Kalau ke atas, kita akan fokus pada positive cycle. Dan ke atas, so output dia akan banyak ke positive cycle. Nampak? Positif, banyak positif. Ni banyak negatif. Ini confirm semua negatif. Okay, nampak? Tu dia punya part lah. Dan kalau tengok pada step pertama betul. Okay, step kedua, connection positif. Positif. So dia akan positif. Negatif, positif, dia akan jadi negatif. Positif, negatif, dia akan jadi negatif. Positif, dia akan positif. So kalau positif negatif, confirm negatif. Kalau positif minus, confirm akan jadi negatif. Okay, boleh? So step ni tolong lah, kurang-kurang you nampak lah. Sebab kat sini kita ada beberapa condition lah. Bila V in lebih besar daripada V external, dan bila V in less than V external. So kita akan tengok kedudukan diode berapa. Maksudnya operation diode ni akan ditentukan oleh dua benda ni. Boleh? Ada soalan? So clipper. Okay tak apa, nanti untuk quiz memang mencabar lah. Supaya boleh tangkap tak apa yang saya highlightkan hari ni. Pun dah 11.30 dah. Sekejap Okay, parallel pula. Parallel dah masuk langsung tadi. So parallel pun sama. Dia punya konsep sama je macam 3 step tu, sama je. Saya pernah terangkan tadi. So kat situ je boleh tengok lah. Okay, ni parallel. Ini simple series, ini simple parallel dengan bias parallel. Okay, next clamper. Okay, clamper lagi senang. Sebab clamper dia takkan potong. Dia takkan nak kata kalau gunting ni, dia takkan menggunting lah anda punya ni. Dia takkan gunting anda punya ni. Tidak gunting. Dia akan kekalkan. Kalau input anda macam ni, output akan jadi macam ni juga. Dia punya bentuk kekal. Kalau input dia macam ni, so output still akan macam ni. Pasti. Tu itu yang. Dan paling penting, beza clipper dan clamper satu je, ada diode pula, kapasitan. Tapi konsep dia sama je. Tengok ni daripada slide ni you nampak diode arah ke atas. So jawab
output akan banyak pada positive cycle. Tu dah pastilah. Tu step pertama. Step kedua, connection antara V out dengan V external. Positif dengan negatif kan. So dia akan negatif. Nampak dia punya part. So dia dah lukis benda ni negatif. Okay, tiba-tiba ada 30 pula. 30 ni datang dari mana? Okay, pada positive cycle pada positive cycle lah. So V in arah current ke sana, V out arah current, V out pula, V external ni arah current ke sana. So dia apa tu, sama kan direction, positif keluar, so sama. Dan positif jumpa negatif, bila different terminal dia tambah. Sebab tu V in tambah V untuk dapatkan V maximum for output. So betul lah, output kita maksimum. Soalan ni dia kata ni 20, V external kita 10, dapatlah 30. Okay, boleh. Itu untuk clamper lah. Cuma dah ada shape sikit. Tu kena kajilah. Bila dia reverse, dia boleh fault bias. So ni untuk clamping. Yang paling mudah kau tengok sini. Saya tak nak terlalu detail lah. Okay, untuk clamper, kau nampak dia punya ni sama je. Okay, ni simple lah, tak ada bias. So lagi senang lah. Kalau ke bawah, confirm dia akan ketika positif dia akan kosong. Dia akan ke bawahkan benda ni. So dia start yang kosong. Nampak? Dia start kosong. Dan jarak ni sama dengan ni. Dia turun ke bawah saja. So kalau naik atas, dia akan push signal ni ke atas. So sebab tu jadi 2V. Okay, itu untuk clamper. Jadi macam ni pula ada bias. So bias tengok positif V dengan positif V. Sebab tu V positif. Tu just lukis je, terus V positif. So external dia, okay, kalau clamping, you buat positif V atau negatif V ikut connection antara V out dengan V external. Betul? Itu kalau clamping lah. Tapi untuk itu untuk clipper. Untuk clamper, kalau first tengok connection. Kalau dia contoh ni positif, confirm dia akan positif lah. Cuma bawah ni tu dia akan jadi V plus V maximum in. Tu untuk V out kita lah. Untuk V out kita ni yang ibu nampak. So dia tambah. So dia akan arah tempat tu kalau positif. Kalau negatif, dia terbalik lah. Dia terbalik. Ni pergi atas, tak pergi bawah. So ni nampak yang ni contoh terbalik. Dia boleh nampak lah dia punya part. Sebab dia fix, kena kekal lah. So itu untuk clamper lah. Sebab clamper bagaimana dia boleh fix, sebab dia ada C ni. Sebab dia C ni yang dia charge dengan discharge. So dalam keadaan dia charge, dia simpan. Bila keadaan discharge tu yang dia boleh supply voltage sama macam ni. Satu part yang dia boleh nampak lah, kita lihat.
Okey, boleh? Kalau ada soalan sebelum saya masuk zina diode. Okey, soalan untuk clamper. Balik nanti you reverse lah. Ya tu, apa tu? Tadi boleh masuk engineer. Soalan ke? Tak apa dengar je lebih. Ada soalan tak. Macam mana? Tak apa dengar. No question ke? Oh, no question. Di Fakar tadi pun no question Saya cakap tadi. Tak ada Okay, tak ada tu. Sebab itulah ini pun dah sejam lebih ni. You all online. Okay, last untuk jenis diode. Saya tu ringkaskan lah saya punya part untuk jenis diode. Okay, kalau normal diode. Normal diode yang you dah buat dalam lab 1 dan lab 2 adalah ni karakteristik je. Dia ada macam ni. Dia akan turun. Zap. Okay, ini adalah dia punya V max. Untuk dia ni dan ni adalah kita punya VD. Okay, ini normal dan selalunya V max untuk normal normal diode atau regular diode nilai dia adalah besar. Sebab tu dalam keadaan reverse ni reverse bias current tak lalu. So current tak ada current. Dia takkan benarkan current lalu sebab terlampau besar. Okay, itu normal ataupun regular diode. Tapi diode zina dia still ada VD dan ada VZ. Ni VZ negatif, ni VD. Dan nilai VZ adalah kecil. Kalau ni besar, lampau-lampau besar. Ini kecil, nilai kecil. So maksudnya apa? Dalam keadaan reverse bias, current boleh lalu. Tu satu part yang you kena aware lah. Walaupun reverse bias, tu diode zina. So ini yang dia dah cakap. Okay, satu part yang you nampak ini dah punya karakteristik lah. Ini saya kata ni VZ. Sorry, ni VD. VZ tak VD, and ni adalah VZ. Okay, kat sini ada part yang saya kena highlight lah untuk VZ ni. Ini dia punya lukisan lah. Dengung kan suara? Ya, sir. Boleh dengar? Suaranya jelas suara? Jelas. Okey. Sebab macam dengung tu. Sampai dengung, sir. Itulah. Sebab saya on dua benda ni. Saya nak tengok presentation saya tu yang saya on ada dua tablet atau dua device lah saya on untuk saya join. Okey, untuk zina diode. Zina diode. Ringkas ya, setengah ni. Okey, ada beberapa part yang saya boleh bantu anda untuk mudahkan. Contoh ni adalah kita punya circuit. Ni V in saya. Ni R. Okey, ni VZ. Dengar balik dah. Okey, contoh ni circuit saya
Okay, ni V in. Buat pula dia berdengar. Ini. Okey, ada 3 condition untuk jenis layak. Okey, yang pertama, jika V in lebih besar daripada VZ. V in lebih besar daripada VZ. So, ini VZ. Okey, VZ arah dia macam ni terbalik. Manakala VD arah dia macam ni. So, kalau VD sama macam naik biasa, arah dia. Cuma VZ arah dia terbalik. So, bila V in greater than VZ, so, apa dia punya output dia? So, circuit dia pada ketika ni, dia akan jadi macam ni. Maksudnya apa? V out sama dengan VZ. Ketika V in lebih besar daripada VZ. So, ini yang output akan dapat. Yang kedua, jika V in less than VZ dan V in greater than VD. Okay, V in dia kecil daripada VZ dan lebih besar daripada VD. Itu satu part yang you kena tengok balik . Maksud dia punya graf akan jadi macam ni. Dia punya circuit dia akan macam ni. Maksud dia apa? V out equal to V in. Kan bukan kosong, ni kan connected. Dia connected . Dia connected. Yang kosong kat sini. Dia bila terputus, so dia ada potential difference kat sini. So ni dengan ni sama. So node ni semua jadi sama. Sebab dia tak, dalam keadaan ni dia reverse bias. Sebab dia apa ni, lebih besar daripada VD. Lebih besar daripada VD . And the last, V in less than VD. V in less than VD. So apa yang kita boleh nampak, kita conclude adalah so apa dia punya calculation? V out sama dengan negative VD. Okay, jadi ni next slide yang you boleh nampak lah bila bagaimana keadaan dia berlaku. Ini yang saya boleh highlight kat sini lah. Dan ni ketika ni VZ, ni VD. So VD sama je macam diode biasa, iaitu sama ada silikon atau germanium. Biasanya silikon lah, 0.7. So ketika V in lebih besar daripada VZ, ini asal V in. So jawapan dia akan equal to VZ saja, dia akan cut. Kalau lebih kecil, dia akan V out sama dengan V in. Okay, ini adalah, sekejap padam dulu, macam pening pula.
Okey, ruang ni adalah V in lebih kecil daripada VZ dan V in lebih besar daripada VD. Tu yang satu part yang kena tengok lah. Okey, boleh. Untuk V diazina tu simple, saya ringkaskan saja untuk mudahkan fahaman anda lah. So sebab the next actually kenapa kita boleh diazina, sebab diazina akan implement dekat blok ni lah, yang saya rasa lepas kita dah ni kita dah tengok, iaitu kita dah belajar rectifier. So rectifier kita ada clipper dengan kita ada clamp. Batu filter pun salah satu part yang you dah belajar, saya tak langsung. Ada kapasitan, cuma kapasitan kat sini ada clamper lah. Cuma filter ni actually dia banyak circuit. Dia banyak circuit. So selalunya kita akan guna ni. Ni simple je, nak faham. So filter ni akan belajar dekat next chapter, next sub chapter. Ni capacitor filter. So diazina selalunya akan dekat rectifier jugalah. Satu part lah yang kita tengok. Okay. So banyak benda, sebab tu kita belajar clipper, clamper and capacitor tu, sebab ada part yang kita nak complete ni lah, untuk kita generate ataupun kita nak build up satu regulator voltage. Target kita daripada AC kepada DC. Itu target kita. Sebab untuk elektronik, kebanyakan peralatan elektronik confirm akan guna voltage regulator, confirm akan guna power supply. Wajib lah kan. Yelah, sebab kat rumah 240 volt AC, dan selalunya elektronik punya komponen kita sama ada 5 volt, 12 volt atau 24 volt sahaja. So ada different level kat situ. Sebab tu kita wajib belajar benda ni lah. Okay, boleh. Itu saja kot untuk hari ni. 145 dah. Ada apa-apa soalan? So the next kita akan pergi pada capacitor filter dan voltage doubler. Ni simple lah. Baru the next baru kita masuk pada chapter 3 PJT. Okay, ada soalan? No question, sir. No question, sir. Okay, yang mana-mana yang attendant tak datang tu, dalam you punya ni, you boleh tengok balik. Nanti maklumkan balik kat saya, untuk saya tengok balik. Saya tak tahu. Siapa tu? Hana Syahira. Hana Syahira. Dia dah terpadam dah tadi. Ada lain selain Hana Syahira? Saya Sir Fatia. Ya. Ya. Saya lagi. Sabar. Sebab terpadam tadi. Ini 9 bulan. Okey, siapa tadi? Hana Syahira, okey. Lagi? Lagi. Siapa? Nakib Isnin. Lagi. Ya. Lagi. Fatia Sir. Fahad. Fatia Rosmadi. Mana? Tak nampak? Ha. Oh tu. Okay, next. Lagi. Farhan.
Farhan. Tuan Muhammad Farhan. Ya, ya. Okey, terima kasih. Ada lagi? Tak ada lah. Natasha tak ada, Natasha? Tak ada. Saya. Mana Natasha? Oh, tu. Oh, ingat tak nak attendance tadi. Kairunisa? Saya sir. Oh, ada. Ini tak ada tadi. Okey, itu saja. Ada persoalan? Tak ada. Tak ada, memang biasa tu. So untuk test esok. Test esok test pula. Quiz. So apa ni? 9.30 9.10 malam. Oh, malam. Clipper. Okey dah. Noted. Noted. Okey. Ada lagi persoalan? Itu saja kot. Terima kasih atas masa diberikan. Banyak tolong tanya lagi bak, jangan cat rumah lagi. Miau. Oh, panggil saya tadi sorry tanda tadi. Tengah tembak dinding dam. Picu benda lah korang. Aku pakai KM scope 6 ditarik benda ni kau cakap ni. Sembang tak apalah. Bang mengarut saya. Tak apa. Aku pun dah bosan dengan alat laptop ni. Okey. Ni sebelah ni. So masa dia lagi. So masa lagi. So jumpa lagi untuk next week. Jangan lupa untuk okey. Okey sama. Okey, tanggung kau turun je suruh tahu dulu.